Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, syukur kepada Allah. Dalam waktu duha ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah panjang umur, sehat tubuh badan, dan kita berdoa mudah-mudahan kita diberi istiqamah untuk beramal dan juga menambah istighfar kita kepada Allah hendaknya. Selamat datang kepada sahabat-sahabat Azlinda Abu Bakar, terima kasih. Begitu juga Abang Azmi, Abang Zul Azmi saya, terima kasih Abang. Alhamdulillah. Besan saya daripada Johor, adik Linda dan adik Hasan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Begitu juga rakan-rakan yang mengikuti kuliah live FB kita ini, sambungan Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah. Hari ini kita nak sambung siri kedua. Dan semalam kita telah membahaskan secara ringkas, sahabat-sahabat sekalian, apa dia tasawuf. Maknanya tasawuf ni kita dah setuju semalam melalui perbahasan yang disebut ulama tu ialah satu perbahasan tentang jiwa manusia. Maknanya bukan nak bahas jiwa saja, tetapi tasawuf ni jauh lagi daripada itu. Bagaimana nak bersihkan jiwa itu, ataupun nak murnikan, ataupun nak luruskan hati, jiwa, batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesannya apabila hati kita bersih, jiwa kita murni, batin kita lurus, maka kita akan melihat apa saja yang datang dari Allah adalah baik. Termasuklah ketika kita diuji Allah sekarang ni, sahabat-sahabat sekalian. Sekarang ni kita dicuba, diuji Tuhan dengan COVID-19 ni. Kita berdoa Allah Ta'ala beri kebaikan yang banyak selepas ini, kerana Allah sebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya sahabat-sahabat sekalian. Dan saya pun tak dapat nak share banyak video ini ke dalam grup-grup yang sedia ada. Mungkin dia ada limit bagi setiap posting. Nantilah Abang Zul akan tolong sama bagaimana kita nak luaskan lagi majlis ilmu kita ini, di-share ke dalam sebanyak-banyaknya grup Abang Zul, ya. Itu pun Abang Zul barangkali dah share juga ke dalam grup Bandar Baru Bangi, mudah-mudahan baik. Selamat datang Abang Mak Jing saya, Kohor Cumi Tanjung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik. Hari ni kita nak sambung tasawuf tu, pembersihan jiwa, nak luruskan hati. Apa saja yang datang dari Allah akan jadi baik, jernih, molek, kalau hati kita pun jernih, molek dan juga baik. Dan kita dah bahas juga semalam, tasawuf ni rupanya dia ada nas, ada suruhan, ada dalil dalam Al-Quran yang mewajibkan kita setiap orang Islam bertasawuf dalam konteks wajib bersihkan jiwa. Wajib bersihkan jiwa. Ayatnya kita baca dalam suratul A'la, yang kita terawih itulah, yang kita witir itulah, Kak Ruzi saya. Apa ayatnya? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya telah berjayalah orang yang membersihkan jiwanya. Mana orang bersih jiwa, Allah kata berjaya. Dah nak bersih jiwa macam mana, Kak Ruzi? Kita kalau badan tak berapa bersih, bolehlah mandi, bolehlah sabung, bolehlah shampoo, boleh. Banyak benda kita boleh buat. Tetapi kalau batin ni dalaman, jiwa yang kita tak nampak, bagaimana nak bersihnya? Al-Quran sebut, sambung ayat tadi, wa dzakara isma rabbih fasalla. Dengan cara banyak dia ingat pada Tuhan. Abang Mak Jing saya banyak ingat pada Tuhan. Saudara Mak Salmi Sabki saya banyak ingat pada Tuhan. Wa dzakara isma rabbih, zikir, ingat pada Tuhan. Dan ingat pada Tuhan ni disebut wa dzakara isma rabbih, zikir, zikrullah, zikir kepada Allah. Bukan bermaksud lepas sembahyang pakai piyah pegang tasbih subhanallah 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 subhanallah.
Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sambil tepuk punggung anak kecil lagi tu, suruh tidur. Tidur lepas subuh. Subhanallah, Subhanallah. Tepuk badan anak. Bukan itu maksudnya zikir. Zikir ni maksudnya ingat. Salah satu cara nak ingat pada Tuhan, betul lah kita sebut. Kita zikir lepas semayang kah? Kita bangun tengah malam selepas semayang tahajud 2 rakaat. Mudah-mudahan kita tergolong ya dalam golongan tahajud tiap-tiap malam. Biar tak banyak pun. Walaupun 2 rakaat pun tak apalah. Kemudian kita pun tasbih, zikir, istighfar. Ya, salah satu zikir dengan cara kita sebut. Tetapi jauh daripada itu, zikir ni kata ulama, ia adalah tanda ingatan hamba kepada Khaliqnya berpanjangan. Dan dalam pelbagai bentuk, pelbagai sirah. Ada orang ingat Tuhan dengan cara dia hantar orang mati ke kubur kah, maka teringat dia akan datang, dia pula mati. Maka dengan sebab itu timbul semangat mahu dia beramal dan beristighfar kepada Allah. Ini pun kita panggil zikir juga ti. Nur Hayati rajikan saya. Begitu juga Syah daripada Johor. Adikku saya daripada Labuan. Adik Nik. Abang Rahim begitu juga. Makna nak katanya zikir tak semesti kita sebut dengan mulut, kita meratik, kita tahlil. Tidak. Tetapi telah kita sebut tadi bagaimana? Ada orang zikir, yang ni ingat pada Tuhan, tak putus hatinya, batinnya berhubung dengan Tuhan. Dengan cara tadilah, dia melawat orang sakit, dia teringat, ai mati ni mudah sangat di sisi Tuhan. Maka timbul dia mahu beramal. Itu dipanggil zikir juga. Sebab itu saya pernah sebut dulu, Allah Yarham at Osmera. Kenapa Datuk selalu buat contoh Allah Yarham at Osmera ni? Salah satu sebabnya ialah kerana ada satu telefilm beliau lakonkan watak seorang orang agama, imam masjid ataupun tempat rujukan agama dalam kampung lah. Maka ketika itu saya tingkat tempat sahabat-sahabat sekalian, bila tengok cerita itu sesat dalam cahaya, cari dalam YouTube dah tak ada dah tak dimasukkan pula. Tapi kalau cerita-cerita lebih lama daripada cerita itu ada pula. Sesat dalam cahaya, lakonan Allah Yarham at Osmera. Cukup memberi kesan kepada saya, memberi kesan sangat. Apatah lagi bila kita tahu di luar lakonan pun beliau memanglah seorang yang kuat berzikir. Apa yang kita dah sebut hari itu, saudara Mahdi saya, Ina Azman, Arif Atif, Muhammad Hamidi kita, terima kasih Di. Apa yang kita sebut semalam, Allah Yarham at Osmera ni dalam nak jaga hati supaya ingat semua kepada Tuhan. Sanggup ia meletakkan 2 batu nisan di depan rumahnya kah atau depan biliknya kah. Bayangkan bila sanggup letak batu nisan tu, tujuan supaya kita tengok teringat mati. Tengok maka kita pun jadi terpadam sedikit keinginan, nafsu ataupun kehendak yang tak putus-putus dalam dunia ni. Apa boleh buat? Allah uji kita dengan nafsu. Dan nafsu ni setiap orang ada, tak kira orang alim, tak kira orang awam, tak kira orang pakai serban, tak kira pakai tengkolok, tak kira pakai songkok sendeng pula ke kanan, tak kira. Semua sekali nur iman. Bila sebut insan, Allah uji dengan nafsu. Ini kata Allamatul Sya'rawi, satu orang alim besar dalam bidang tafsir. Manusia itu digoda dari 2 jalan. Pertama, jalan luar. Jalan luar ni iblis syaitan lah. Hasut kita, ditiupnya dalam jiwa kita supaya kita rasa kita baikkah, lebih pada orang. Baguslah awak ni Datuk Rashidi. Tak, sebab mengajar sama-sama. Awak ni kalau nak banding dengan jemaah, tengok syaitan tiup dalam hati kita. Ni godaan dari luar, adikku. Tetapi godaan dari dalam apa dia? Nafsu. Abang Haslin, godaan dalam jiwa kita sendiri ni nafsu. Lalu Allah uji setiap orang ada nafsu. Dan nafsu ni sifatnya kata Allah dalam surah mana tu? Surah Yusuf.
surah Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim tu. Apa kata Allah? Innan nafsa la ammaratu bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sangat-sangatlah menyuruh, sangat suruh. Suruh apa? Buat jahat. Antara fungsi syiddah ataupun sa'du dalam bahasa Arab ni, antara fungsinya, bila ada syiddah, setengah-setengah kalimahnya dengan cukup sifatnya lah. Ia nak menunjukkan perkara yang digambarkan dalam bentuk ada syiddah pada kalimah perbuatan itu ialah apa dia? Ialah nak menunjukkan sokmo ataupun sentiasa, Cikgu Din. Ataupun orang kampung kita, orang ulu kita panggil apa, Cikgu Din? Kita panggil forever and ever. Tu dia, orang bahasa kampung saya sebut gitu. Sentiasa. Lalu Allah kata innan nafsa, nafsu ni la ammaratun, selalu sokmo menyuruh manusia buat jahat, bisu illa ma rahima rabbi, kecuali ada nafsu yang Allah Ta'ala beri hidayah kepada pemiliknya, Allah Ta'ala pelihara kepada pemiliknya, maka selamat dia daripada godaan nafsu itu. Maka nafsu ni menjadi satu penghalang besar lah bagi batin kita, jiwa kita untuk sampai kepada Tuhan. Dalam erti kata lain, sampai ke makam melihat Tuhan, metaphorically, kiasannya yang kita panggil makam musyahadah. Tetapi perkara ini tidaklah mahu kita detailkan, sebab saya pun tak tahu banyak, tuan-tuan. Saya pun bukan ahli tasawuf jauh sekali. Apa yang kita sebut ini ialah kita sama nak belajar dan nak timbul satu kesedaran dalam hati. Kita nak beramal. Di samping beramal, kita sedar banyak kurang, banyak silap kita. Tetapi harapnya Allah terimalah, ya Allah, kekurangan kami, ampunkanlah dan terimalah amal-amal kami itu, digandalah dengan kebaikan yang banyak dengan rahmat Allah. Itu yang tujuan kita. Kita nak belajar sikit sebanyak tentang tasawuf ni. Jadi tak lain tak bukan, bila saja batin itu sudah lurus, bersih, molek, suci, murni, maka kita akan dapat melihat sesuatu itu indah selama mana ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk Abang Mahdi kita, termasuklah juga sekarang ni kita masing-masing ni berkurung ya dalam rumah, tak bergerak jauh. Saya paling jauh pun kalau keluar cari barang, itu pun kalau tak cari barang, paling jauh dari rumah sampai ke halaman rumah dekat pondok. Tengok pokoknya, tengok bunga tanjung, tengok pokok belimbing, naik pulak di rumah tu paling jauh lah. Ni semua adalah satu keindahan, kebaikan, keelokan perbuatan Allah kepada kita. Ada kebaikan yang banyak selepas ini. Fa inna ma'al usri yusra, kita dah sebut tadi dah. Saudara Ziyad Adrami saya, waalaikumsalam. Siti Nurbaya pun terima kasih. Cikgu Din, ketua kelas kita ada masuk ke tidak ni? Ada tak Cikgu Din ni? Ada ya. Kalau tak ada, kita minta Azam, Hakim anak Datuk Azam, tulis nama Cikgu Din kita kerana tak masuk hari ini. Ada agaknya ya. Terima kasih Ayanda Cikgu saya. Terima kasih Ayanda Cikgu. Panjang lagi umur kita hari ini. Begitu juga Bonda Umi. Terima kasih Bonda. Terima kasih Bonda. Masa kita Bonda 2 kali sehari Bonda ya. Iaitulah pertama 11.30 pagi. Macam sekarang ni lah, waktu yang kita tengah belajar bawah pokok ni. Kita belajar subjek tasawuf. Satu lagi waktunya Bonda 11 malam. Malam sekarang mudah-mudahan pukul 9 atau 9 suku. Lebih kurang gitulah Bonda ya. Kita belajar sambung pengajian sirah. Itu 2 waktu kita. Terima kasih banyak Zaid. Ni adik Zaid kita. Terima kasih Video dah dapat ya. Video tausiah untuk anak-anak Mahat Tafiz Seri Petaling, mudah-mudahan dapat ya. Okey baik. Cikgu Ding ada, alhamdulillah. Baik Abang Haslin. Ni dikatakan apabila hati sudah lurus, maka apa saja yang datang daripada Allah berlaku dalam hidupnya daripada takdir dan ketentuan Tuhan padanya dianggap elok, diyakini baik daripada Allah. Kerana apa? Kerana dia bukan lagi melihat makhluk tetapi batinnya. Jiwanya yang bersih tadi, adikku saya, sudah pun sampai melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah sampai melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini,
pelajar saya Muhammad Amzari. Terima kasih Cikgu Amzari, Ustaz Amzari kita. Hasan Arifai, terima kasih. Nur Iman, begitu juga adinda saya Sahibul Fadilah Ustaz Johari Abdul Wahab. Kita nak dengar dia ceramah, dia pula mari dengar kita ceramah. Begitu juga ayahanda saya, ayahanda Muhammad Ramli, Kesalang Bonda. Terima kasih ayahanda. Ya. Kita masih lagi bahas tentang tasawuf ni, tazkiyatun nafs ataupun tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Maknanya apabila satu orang itu hatinya sudah jernih, lurus, baik, elok, tenteram dengan Tuhan, maka ia melihat kepada Tuhan, tidak lagi melihat kepada makhluk. Buya Hamka ada sebut. Buya Hamka kita, Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka, ada sebut. Saya sampai sekarang masih berhubung dengan Puteri Hamka, Bonda Fatihiyah Hamka. Dan sebelum ini Profesor Dr. Aliyah Hamka sudah meninggal dah. Dalam seminar pemikiran kami dulu, yang sampai sekarang alhamdulillah masih dapat saya berhubung dengan puterinya yang ke-6 seingat saya, Bonda Fatihiyah Hamka. Apa kata Buya Hamka kita, sahabat-sahabat sekalian? Katanya Hamka, orang yang suci batinnya, atau bersih hatinya, atau lurus jiwanya kepada Tuhan, bolehlah diibaratkan sebagai apa dia? Matanya memandang alam, mata tengok alam, sedang hatinya nampak Tuhan. Ulang sekali lagi tu, boleh. Mata memandang alam, sedang hatinya nampak Tuhan. Nampak Tuhan. Bagaimana perkara ni boleh berlaku? Maknanya, ia sudah melihat sesuatu itu dalam bentuk hakikat. Dalam bentuk apa dia, saudara Hamidi saya ataupun saudari Idah saya, dalam bentuk hakikat. Dia melihat satu benda, apakah hakikat di sebalik sesuatu itu. Oh, ada Tuhan yang mengaturnya. Ada kehendak Tuhan berlaku di situ. Takdir kita menunjukkan kita ni di bawah ketetapan takdir dan juga ketentuan Tuhan. Contoh, saya selalu sebut contoh kepada sahabat-sahabat kita. Apa yang pernah saya sebut banyak kali lah ni dalam jemaah kita, dalam kuliah kita. Saya kata, ibu bapa sekalian, tuan-tuan sekalian, kita je sebut jantung kita, hati kita, ruh kita. Dah. Kalau betul jantung ni jantung kita Abang Aslim, jantung ni kalau betul jantung kita, kalau betul, cuba kita minta jantung kita ni berehat sekejap, sesaat, 2 saat. Sebab awak ni sejak saya hidup dah 43 tahun jantung, awak tak berehat lagi ni ya. Cuba awak berehat dalam 2-3 saat. 2-3 saat saja, sebab awak tak pernah berehat ni. Kan awak ni jantung saya dengar arahan saya bilang 1, 2, 3, awak berehat sekarang ya. 1, 2, 3. Tak berehat. Gup. 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 Dia berdegup, tak berhenti. Kita kata rehat. Gup. Gup. Degil tak dengar ni, rehat. Gup. 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 Nampak tak tu saudara Zahari saya? Nampak tak Kak Maznah kita? Rupanya kita ini sedang dipantau dan dikawal selia sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita kata jantung kita pun dia tak dengar kita, dia tetap berdegup. Selama mana Allah hendak kita hidup. Kita mana? Kita hamba-Nya. Kita hamba yang mana? Hamba yang selalu lupa pada Tuhan. Yang kita selalu besar diri, rasa lebih bijak pada orang lain, ataupun besar diri sikit berbanding dengan orang lain kerana kita lebih di situ, lebih di sini. Jangan. Jangan. Kita hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi itu kata Buya Hamka. Mata memandang alam, sedang hati nampak Tuhan. Jangan lupa tu Cikgu Din, tulis balik dalam WhatsApp sekarang. Seborkan, sebor sebanyak-banyaknya ya. Baik. Ini dia. Jadi tujuan bertasawuf itu tidak lain tidak bukan supaya kita kembali melihat, memandang, memerhatikan satu benda dalam bentuk hakikat. Sebab itu kata kalamnya orang tasawuf, adikku ni Iznan saya, apa disebut oleh orang-orang tasawuf kita, orang-orang tua kita dululah. Dia kata
hidup dunia ni tak apalah kalau berlebih kurang sikit pun tak apa Cikgu Ding. Tak apa Zahari, tak apa Abang Rahim, Kak Maznah, tak apa. Sebab kalau nak cari sempurna atas dunia, nak cari lebih atas dunia, nak cari elok atas dunia, minta maaf banyak Cik Hassan saya. Tak ada sempurna, molek, kemah di atas dunia, tak ada. Melainkan bila sebut dunia, dia akan ada kurang Cikgu Ding. Dia akan ada kurang dia. Itu yang kata Allamatul Sya'rawi, siapa-siapa nak cari isteri tak ada aib, dia akan membujang sampai mati. Sebab apa? Mana ada orang tak kurang, tak ada aib. Menunjukkan apa dia? Dunia ni kita kena terima sebagai nilai dunia. Akan ditinggalkan, susuk nilai, lepas tu pulaknya bukanlah hidup yang sebenar. Dunia bukan hidup yang sebenar. Dunia bukan hidup. No, sebabnya kalaulah Al-Quran tak sebut pun pada kita dalam ayat tadi, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih kekal dan lebih baik dan lebih kekal itu. Kalaulah Al-Quran ni pun tak sebut begitu. Kaedah ada menyebut begini, sesuatu benda yang tidak kekal, yakni tidak tetap. Tidak tetap, makna berubah-ubah. Hari ni sihat, esok sakit. Hari ni sakit ngak sakit. Apa sakit ngak tu? Sakit gigi contohnya. Anak saya sakit gigi di rumah. Ngak sakit contohnya. Tak sampai malam sihat dah, berlari, molek, naik tangga apa. Menunjukkan apa? Benda yang berubah-ubah Cikgu Din, Izna, Abdul Jalil. Kalau berubah, sekejap sihat, sekejap sakit. Sekejap senang, kemudian menjadi susah. Ada orang sangat dalam hidup, tak nak kata dunia ni tak betul, dia susah. Maka dia bangun semayang 2 rakaat tengah malam. Nur Iman, Abang Haslin, apa dia kata? Ya Allah, aku ni susah sangat, berilah aku kekayaan. Engkau maha kaya, berilah sedikit daripada khazanah kekayaanmu yang maha luas itu. Apanya ya Allah, berilah kepada aku kesenangan barang sekejap pun. Takdir Allah, senang dia, kaya raya dia. Dia perginya kedai Toto, ditikamnya nombor Cikgu Dim 4261. Jangan catat nombor ni saya buat contoh sebut saja, jangan dicatat. 4261, menang dia first prize Cikgu Dim. Tak sampai 24 jam jadi jutawan, daripada melarat, berjalan, melepok, duduk tepi jalan pasar Kuala Berang. Sekarang dah jadi kaya raya, tak sampai 24 jam. Menunjukkan apa? Dunia ni tak betul. Ada orang susah, jadi kaya. Ada orang kaya, jatuh bankrupt. Ada orang sihat, kemudian sakit. Ada yang sakit, jangan disangka mati. Kadangnya jadi sihat. Kadang orang yang tunggu orang sakit, orang yang tunggu mati dulu ada. Ini berlaku di kampung kita Cikgu Ding. Ini berlaku di kampung kita. Khalifah Faizal Al-Putra, terima kasih. Jazakallahu Ustaz afwan lakum atas ilmu ya Ustaz. Saya nak hadiahkan iPhone X ni. Kesilap baca saya agak ni ya. Saya baca betul-betul ya. Saya nak hadiahkan Ustaz clips mikrofon. Allah, terima kasih banyak Khalifah. Terima kasih. Macam mana nak bagi ya? Nanti saya PM Khalifah selepas ini insya-Allah. PM selepas ini. Baik. Jadi bila dunia tu berubah-ubah, tak tetap Khalifah dan tak tetap Maznah, Kak Maznah, saudara Hassan saya, ia menunjukkan benda ni tidak sebenar, tidak betul. Tidak sebenar dan tidak betul. Sebab tu dunia ni berubah-ubah. Ia menunjukkan apa dia? Ia bukan hidup yang hakiki. Hidup hakiki kita bila? Bermula selepas kita mati Cikgu Din. Katanya kalam tasawuf yang terkenal, hidup hakiki bermula selepas nafas ini terhenti. Ulang sekali lagi tu, boleh. Hidup hakiki bermula selepas nafas ini terhenti. Berhenti nafas kita yakni mati tu, itulah benar. Itu hidup yang sebenar Cikgu Din. Hidup yang sebenar Zahid saya. Kementerian Pembangunan Wanita ni pun ada mari malam ni, hari ni, siang ni. Saudara Abdul Jalil saya, begitulah apa yang kita sedang bincang ini. Apa dia?
Hidup hakiki bermula selepas nafas ini terhenti. Berhenti nafas, mati kita masuk dalam tanah. Itulah hidup sebenar. Sebab apa dipanggil hidup sebenar? Sebab kita dak mati-mati dah selepas itu, Amirul. Tak, tidak lagi mati-mati dah. Maka oleh kerana kita dah belajar, kita dah faham, kita dah catat, kita semak dalam hati kita, hidup hakiki bermula selepas nafas ini terhenti. Lalu apa tujuannya kita bersungguh sangat kepada dunia ni? Itu soalnya. Tidakkah kesungguhan kita kepada dunia akan membawa kita lalai dan alpa kepada hakikat hidup yang sebenar, iaitulah bermula selepas mati di akhirat? Jadi, untuk melihat dunia ni dalam rupa dunia, nilai dunia yang sementara, dia hanya boleh disuluh dengan batin, dengan kesucian batin. Dengan kesucian batin. Jadi, atas itulah kita nak sebut, sahabat-sahabat sekalian, Ibnu Athaillah menyebut, sekiranya kamu sibuk, berfikir tentang dunia sehingga melupakan akhirat, maka itu tanda hatimu ini buta. Sedangkan akhirat itu adalah satu benda yang belum pasti nasib kamu. Apatah lagi, kita benda yang tak pasti, kita pemikiran kepadanya. Benda yang sudah dijamin Tuhan, rezeki, hidup atas dunia, seperti mana? Seperti kita hidup atas dunia sekarang. Selama mana Allah nak kita hidup, kita akan diberi rezeki. Kita diberi nyawa. Kita ditentukan dalam ketentuan takdir Tuhan. Maknanya, dunia ni secara tasawufnya menyebut sudah terjamin sebenarnya bagi kita. Selama mana Allah nak kita hidup, rezeki Allah atur. Tetapi yang belum terjamin pada kita, Liari, saudara Rusdi saya, sahibul fadilah Ustaz Muhammad Nasrul saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Syarah kitab Ikan bin Athaillah dalam Mutiara Tasawuf ni ada sedikit Syekh Muhammad Nasrul. Kita buat syarah ringan di dalam kitab Mutiara Tasawuf kita ini. Baik. Jadi Ibnu Athaillah sebut begitu. Dunia ni nilai dia adalah nilai yang tak patut kita bersungguh sangat. Kerana Allah sudah jamin. Selama mana Allah nak kita hidup, Allah akan atur rezeki. Perkara yang belum terjamin, apa dia pada kita? Yang akan kita lalui ni. Yang akan kita alami ni. Tak lain tak bukan iaitulah akhirat. Abang roh saya, yang mesti kita lalui ialah akhirat. Sedang akhirat, kalau nak fikir sekarang, belum terjamin lagi. Kita tahu nasib kita. Kalau saya boleh tanya Nur Iman, Kak Maznah, Abang Rahim, Cikgu Ding, Abang Syam, Mak Jing saya, dan semua rakan-rakan yang masuk malam ni, Azlinda, Liari, semuanya. Kalau saya boleh tanya, semayang ke tidak? Semayang tu, Alhamdulillah. Berapa kali? Takkanlah Datuk tanya begitu. Kami semayang 5 kali tu. Semayang sunat? Semayang. Malam walaupun tak banyak, tapi bangun juga tu, walaupun 2 rakaat. Okey. Puasa Isnin kami masih lagi istiqamah setakat ni tu, Alhamdulillah. Begitu juga baca Quran. Baca Quran tu ada, walaupun tak banyak, adalah sejuzuk sehari, kadang sejuzuk setengah sehari. Oh, Alhamdulillah. Dah kalau begitu, semayang di rumah ke masjid? Masjid tu kami mari awal, sama di masjid, dapat sah pertama. Okey. Kalau begitulah amalan kita sekarang, saya nak tanya ni. Adakah kita sudah selamat dalam kubur nanti? Sila Kak Ruzi, Nur Iman, cuba jawab apa yang saya tanya itu. Orang yang dah semayang 5 waktu, kita dah puasa sunat, baca Quran semayang malam, kemudian banyaklah amal kita buat. Kita rasa kita selamat dah dalam kubur nanti? Orang Terengganu kata seksa. Tidak. Kita kata tak tahulah tu. Macam manalah akan datang. Betul lah tu. Kita tak berani nak sebut kita ni dalam kubur nanti macam mana. Sebab rahmat Allah semata-mata. Tapi kita yakin dengan beramal yang Nabi tunjuk, syariat ajar, maka terlaksanalah janji-janji Allah seperti yang disebut dalam Al-Quran dan disebut melalui lidah Nabi kita SAW. Seperti setiap kebaikan tu.
akan diganda bermula 10 hingga 700, kecuali puasa banyak lagi. Maknanya kita yakin ada balasan. Cuma dari segi sifat kemanusiaan yang jahil, tak tahu banyak. Nak tahu banyak apa Abang Ros? Otak kita ni pun panjang sejeka, lebar pun sejeka saja. Apa sangat yang kita boleh tahu? Nak fikir benda dalam kubur dan di akhirat? Tak tahu. Cuma apa yang kita nak kata apa dia tadi? Tak, yang kita nak kata apa dia? Kita nak beramal. Kita tak nak berdoa sungguh dengan Tuhan, tunjukkanlah dunia dengan nilai dunia dan akhirat nilai akhirat ya Allah, yang lebih kekal, lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa tu. Ini Ibn Athaillah kata, ada orang dia tumpu dunia sedangkan dunia sudah dijamin Allah kepadanya. Tetapi dia lalaikan perkara yang belum terjamin, yang mesti dia hadapi. Apa dia? Akhirat. Apa dia akhirat. Ini yang disebut oleh Ibn Athaillah dalam kalamnya. Ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ya, ijtihaduka fima dhamina laka. Kesungguhan kamu terhadap benda yang sudah dijamin dah bagi kamu lah. Yang ini seperti rezeki tadi. Dunia kamu ni Allah jamin. Ya, tetapi wa taqsiruka fima tuliba minka, tetapi kamu kurang abai, acuh tak acuh dengan akhirat yang sepatutnya kamu fikir nasib kamu di sana, kerana itulah hidup yang sebenar, matlamat kehidupan. Dalilun ala intimasil basirati minka, ni satu tanda butanya mata hati kamu. Tu yang orang kadang-kadang sanggup tu tipu orang kah, tukar wasiat nama kah, nama tanah pun diambil secara zalim kah, wasiat maknya dibagi tak betul kah. Nak kata kenapa? Kerana dia hanya nampak besar dunia itu. Tidakkah akhirat ni sebenarnya adalah tempat hidup kita yang kekal? Jadi perkara ini sebenarnya hanya dapat dinilai, dilihat, direnung dan diamati sungguh-sungguh dengan keyakinan. Apabila batin manusia itu suci. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Atas dasar itulah sahabat-sahabat sekalian, rupanya tasawuf ini adalah wajib. Apa maksud wajib di sini? Wajib dalam konteks membersihkan hati. Wajib bertasawuf. In bracket, jangan salah faham apa saya sebut ni. In bracket, wajib membersihkan hati. Dan tasawuf ni nama lain baginya banyak. Tazkiyah nufus ataupun tazkiyatun nafs, sama je boleh guna. Satunya nufus, ramai-ramai jamak. Menunjukkan apa dia? Kewajipan membersihkan hati itu disuruh Tuhan, diwajibkan Tuhan, disuruh Nabi SAW. Jadi itulah yang kita cuba buat dalam siri demi siri, pemahaman ringkas, pemahaman asas tentang bagaimana ya kita ni nak bersihkan hati. Kerana hati ni kalau dah bersih, barulah boleh guna untuk menyuluh akhirat. Barulah boleh guna untuk menyuluh hinanya dunia ini. Dunia bukan kata kena tinggal langsung, tidak. Imam Malik menyebut definisi zuhud. Zuhud maknanya tak cenderung pada dunia. Supaya definisi itu dapat dijadikan panduan. Maklumlah orang bertasawuf ni kadang-kadang kalau tiada kefahaman yang benar, membawa salah faham terhadap kesucian ilmu pembersihan jiwa itu. Sejak dia masuk tasawuf contohnya, dia tak nak naik kereta dah. Jalan kaki ni. Molek-molek ada kereta jual jalan kaki. Molek-molek kerja kerajaan berhenti dah contohnya. Ataupun tak nak dah duduk di rumah dengan anak-anak, apa nak duduk masjid 24 jam. Tak keluar-keluar masjid. Iktikaf sokmo di masjid. Dah makan minum macam mana hajah kalau suami tak keluar masjid. McDonald delivery hantar tu, tengok bayangkan. Ni kalau begini keadaannya tak betul, tak tepat. Zuhud bukan bermaksud tak ada harta, kata Imam Malik. Tetapi zuhud ialah kamu mengosongkan hati darinya. Hati kosong darinya, tidak bergantung padanya. Dan kata lagi Imam Malik, kamu memindahkan ke tapak tangan. Dari hati ke tapak tangan. Itu maksud zuhud.
Makna harta ni melambangkan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, lambang kerahmatan, lambang kemurahan rezeki Tuhan, lambang limpahan kurniaan kekayaan Tuhan yang maha luas itu. Diberi rezeki, tak kira orang kafir atau orang Islam, tak kira orang dahaka pada Tuhan ataupun orang yang semayang banknya terjaga molek, tak kira orang semayang awal ataupun semayang lewat, usolli fardhu subhi gajahi lillahi ta'ala, tak kira Tuhan beri juga. Bangun pagi lepas semayang subuh pukul 11, buka tudung saji, puduk gaunnya ada, naik bak ada, lopak tikang ada, cendol ada, tepung bunga ada. Contohnya rezeki Tuhan tetap beri lambang kerahmatan, kemurahan Tuhan. Tetapi apa nilainya rezeki atas dunia? Kalaulah di akhirat nanti, ini yang kita bimbang tu. Kalau kita rugi di akhirat. Atas dasar itulah, sahabat-sahabat sekalian, tasawuf seakan-akan memberi satu pencerahan kepada kita betapa pentingnya dibersihkan jiwa dan batin, supaya dengan jiwa dan batin yang bersih tadi akan mencapailah ia ke maqam musyahadah, seakan-akan memandang Tuhan. Seperti kata Buya Hamka yang kita sebut tadi, mata memandang alam sedang hatinya nampak Tuhan, kerana jiwanya sudah bersih. Lalu atas dasar itulah, sahabat-sahabat, ya, rakan-rakan saya di FB yang menonton siri kedua tasawuf ringkas, tasawuf asas ini, marilah kita berdoa sebanyak-banyak pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kejernihan jiwa dan memasakkan jiwa kita dengan kesungguhan istiqamah, mahu bermujahadah semata-mata untuk dekat dengan Tuhan. Dan mujahadah ni, ibu bapa sekalian, terkadang tak dapat rasa manis mujahadah. Kerana apa? Kita belum kenal apa erti dunia kalau nak banding dengan nilai akhirat itu. Jadi mudah-mudahan ada rahmat berkatnya. Kuliah kita pun tak lama, sudah pun saya jangkakan dekat 40 minit lebih dah. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi Kak Fika dalam siri tasawuf, kuliah tasawuf siri ketiga nanti. Dan basic kitab kita ini sebenarnya seperti yang saya sebut tadi, Ustaz Muhammad Nasrul, kita ada menyusun satu buku Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah ni. Kita susun sekitar 9 tahun yang sudah. Ada dibahas tentang perbahasan ringan berkenaan dengan matan-matan tasawuf Ibnu Athaillah. Ramai yang tanya tu, macam mana kami nak dapat buku ni? Minta maaf, buku semua sudah habis. Setelah Ustazah Asma Harun. Ustazah Asma Harun ni mengajar sedap, ramai orang dengar. Jadi beliau ambil buku ni dijadikan sebagai bahan pengajaran. Beliau hubungi saya tu, saya nak minta izin mengajar. Saya kata mengajarlah Ustazah. Ustazah ramai orang dengar, orang ikut. Saya nak tumpang-tumpang pahala Ustazah juga. Maka dia mengajarnya, maka buku itu pun dah tersebar luas kepada jemaah-jemaah kita. Dan sambungannya ini ya, Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah siri yang kedua. Siri yang kedua. Tadi warna putih siri pertama. Kedua warna hitam pun habis juga dah buku ni. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kita berdoa selamat berkat semuanya. Saya nak tengok sahabat-sahabat masuk pagi ni. Sahabat saya, Saudara Mahdi, terima kasih di Nur Iman, Sahudin Cikgu Ding, Kak Ruzi, Abang Haslin, Sabrina saya, Ahmad Tamizi, terima kasih Ji. Begitu juga Abang Roh saya, Kak Mazna, terima kasih Kak Mazna. Kak Fikah, terima kasih, cantik kita punya poster tuan-tuan. Poster kita ni disumbang oleh Kak Fikah ya. Disumbangkan oleh Kak Fikah. Begitu juga Cikgu Din saya, adik Nik saya, adikku saya berderai air mata sampai ke lubuk hati, berasapah ke tulang kita. Allah, mudah-mudahan selamat berkat kita. Begitu juga Abang Haslin daripada Kota Tinggi, Rozmi Return daripada Muazzam Shah, terima kasih. Abang Rahim daripada Bukit Kuda, Abang Haslin Liari daripada Tangkak Johor, Nur Iman pun begitu juga, terima kasih Man. Kak Mazna daripada Besuk Nur Iman kita, alhamdulillah. Saya sekolah di Besuk dulu Man ya, Kampung Raja tu, sekolah Ma'arif tu, lama dah dulu.
Rusdi Mahmud, terima kasih di daripada Johor Bahru ya, alhamdulillah. Adik Sapiah saya, Syekh Muhammad Nasrul kita, terima kasih Syekh Nasrul. Siapa beri input-input kepada kami di sini, terima kasih. Maznah Haji Ibrahim, Cikgu Din, Mak Ani, terima kasih Mak Ani daripada Persin Sembilan Putrajaya. Syekh Muhammad Amirul, imam kita, terima kasih Syekh. Mak Salmi Baki, terima kasih Mi. Begitu juga Pasimah Hamidi, terima kasih Di daripada Pasimah, terima kasih. Zia daripada Kementerian Pembangunan Wanita, ramai kawan-kawan kita. Hasan Ar-Rifai, terima kasih San. Begitu juga Khalifah Faizal Al-Putra, nak hadiahkan Ustaz klik mic macam mana, nanti saya PM Khalifah insya-Allah. Begitu juga Ina Azman, Nur Iman, Abdul Jalil, rakan-rakan Cik Hassan daripada Kuala Berang, terima kasih orang kampung kita. Begitu juga Zahari Nur Embung, dan juga rakan-rakan atas ini Ida Sa'ada Mahmudin. Begitu juga Bonda Umi, dan tak lupa adinda saya Ustaz Johari Abdul Wahab, dan juga Sali Rahmat daripadanya Putrajaya, Ayanda Muhammad Ramli, terima kasih. Begitu juga anak murid saya Muhammad Amzari daripada Sarawak, Cikgu Kasman ayanda saya. Begitu juga rakan-rakan saya nak baca seorang-seorang Mak Salmi Sabki, Bonda Umi, terima kasih Bonda Umi, 2 waktu kita berkuliah Bonda Umi ya. Begitu juga Siti Nurbaya, top fan kita ni, Mahadi Mustafa, Abang Rahim, Abang Mak Jin Syam Faruzian. Begitu juga rakan-rakan yang lain ni, siapa lagi saya tak sebut ni, jangan tak sebut tu, terkecil hati kami. Okey baik, Muhammad Hamidi Ismail, Arif Atik, terima kasih Rif daripada Surah Al-Abrar, terima kasih Rif. Begitu juga Mahadi Mustafa, sahabat saya Ustaz Zamri daripada Kelantan. Adikku Nur Hayati Rajikan pun ada, Syah daripada Johor Columbia Hospital. Rakan-rakan yang lain, adik besan saya daripada Johor, adik besan, adik Linda, adik Hasan, kesalahan anak anda semua, Abang Zul, begitu juga Azlinda ya, Azlinda, dan rakan-rakan yang lain semuanya. Syekh Muhammad Nasir, jazakumullah khairul jaza, Ustazna fi afiat wa rahmat, terima kasih banyak. Begitu juga Syekh Nasrul, doakan kami istiqamah ya, berpakat-pakat kita dengan ilmu Allah Ta'ala yang luah ini. Abang Ros, Abang Mahdi, insyaAllah malam ini Syekh, panjang umur kita sambung malam ini. Junaidi Ali Hatta, terima kasih Di. Wang Mariah, terima kasih Wan. Zulkifli Abu Mansur, terima kasih Zul. Ahmad Nasir Zakaria, begitu juga Si, terima kasih Si. Begitu juga Lia Ia, dan rakan-rakan Muhammad Amin Abdul Rahman, terima kasih Min. Khairul Anwar Suluh, terima kasih yo. Alhamdulillah lama tak jumpa kita yo ya. Kita balik Kuala Berang esok insya-Allah. Kak Radin Jamalia, Prof Azmi, terima kasih Prof daripada Sungai Merak, clear Prof ya. Kedai Zainum Prof. Pak Long, begitu juga terima kasih Pak Long. Wang Izzul Hilmi, adik Safia, dan rakan-rakan semuanya. Kalau ada yang terlupa sebut tu, bukan saya lupa, saya ingat sangat. Begitu juga Ahmad Lutfi Abu Faqih. Ni sahabat saya ni, Ahmad Lutfi Abu Faqih kita, daripada Seri Bataling, Sahibul Fadilah Al-Faqih Ahmad Lutfi kita, terima kasih Syekh. Tolonglah betul-betul mana yang kurang. Saya mengajar tadi, tolong betul lah mana yang kurang. Banyak yang kita tak tahu dan nak belajar dengan sahabat-sahabat kita, dengan Syekh Ahmad Lutfi, dengan Syekh Muhammad Nasrul. Begitu juga Maliman. Pukul berapa malam ni Ustaz? InsyaAllah pukul 9 suku, 9.15. Nanti saya minta Syukri update dalam WhatsApp, dalam page kita ya. Mudah-mudahan selamat berkat hendaknya. Jangan lupa kita berusaha, kita zikir, kita ikhlaskan hati, kita berdoa, Allah tunjuk kita jalan yang benar. Antara jalan benarnya bermula bila kita melihat akhirat lebih besar daripada dunia. Mudahlah hendaknya kita meninggalkan dunia yang fana itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Junaidi, begitu juga Mutoliga dan Kak Ramlah. Wallahu taala a'lam.